makna perhimpunan perkara yang lagi akan dinyatakan di dalam fasal ini, bahawasanya apabila kamu hamba yang nak berjalan kepada Allah, yang dipanggil sebagai salikin, salik, orang yang berjalan kepada Allah, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, berjalan kepada Allah. Waalaikumsalam. Berjalan kepada Allah dengan ibadat maksudnya, bukan berjalan kaki. Berjalan kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mencari keredaan Allah Ta'ala, itu perlu kepada ibadat yang zahir dan yang batin. Seseorang hamba itu tidak akan sampai kepada Allah, seseorang hamba itu tidak akan sampai kepada Allah sekiranya seseorang hamba itu tidak seandainya seseorang hamba itu hanya bersungguh-sungguh memperbaiki ataupun mentaati Allah Ta'ala pada zahir, sedangkan hatinya berpaling daripada perintah Allah. Jadi kata ulama, barang siapa yang nak berjalan kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah, mestilah seiring perjalanan ibadat zahir dan batin. Kedua-duanya mesti taat dan patuh kepada Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah pada zahir, maka wajiblah dilaksanakan. Apa yang diharamkan oleh Allah pada zahir, wajiblah dijauhkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah pada batin, wajiblah dihadirkan di dalam hati. Apa yang diharamkan oleh Allah di dalam hati, wajiblah dibuang. Kita tak boleh nak mendekatkan diri kepada Allah dengan semata-mata bersungguh-sungguh mencantikkan amalan zahir kita tanpa mencantikkan amalan batin kita. Dia kena seiring. Kalau tak sampai. Kalau tak, nanti kita perasan sampai kepada Allah. Perasan macam dah dekat dengan Allah, perasan macam dah dekat dengan keredaan Allah, padahal kita masih di dalam kemurkaan Allah Ta'ala lagi. Bahawasanya apabila kamu tilik dengan akalmu, jadi akal ni suatu nikmat yang diberi oleh Allah, di antara sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Contohnya kita umat Islam, bukan sekadar nikmat iman dan nikmat Islam itu sangat-sangat bernilai, tetapi bahkan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala pada kita itu juga suatu perkara yang sangat bernilai, nikmat yang sangat bernilai. Kenapa Allah Ta'ala mengeruniakan kepada kita akal? Supaya terbezanya di antara kita dengan binatang, supaya terbezanya kita dengan binatang. Sebab itu Allah bagi kita akal. Kalau kita tidak menggunakan akal kita dengan baik, dengan betul, maka tindak tanduk dan tingkah laku kita seperti binatang. Kalau kita tak menggunakan akal kita pada tempat yang betul, maka tindakan kita samalah seperti binatang. Tak ada apa perbezaan di antara kita dengan binatang kalau seandainya akal yang Allah bagi kita tak gunakan kepada perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan akal kita hanya semata-mata untuk mencari kesenangan dunia. Kita menggunakan akal kita untuk mencari jalan bagaimana mendapatkan kemuliaan dunia, kekayaan, harta, pangkat, jawatan. Tetapi kita tak menggunakan akal kita berfikir bagaimana nak memperbaiki perhubungan kita dengan Allah. Kita tak pernah nak menggunakan akal kita macam mana nak memperbaiki solat kita, macam mana nak memperbaiki hati kita, macam mana nak mengenal Allah Ta'ala, macam mana nak bersungguh-sungguh mencari bekalan akhirat. Semata-mata kita gunakan akal kita untuk nak senang atas dunia, nak berkahwin, nak beranak, nak berharta, tapi kita tak fikirkan persiapan akhirat kita. Kita tak fikirkan bagaimana cara nak menyelamatkan diri dan anak bini kita daripada api neraka Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara.
sedangkan kita telah diperintah oleh Allah supaya menyelamatkan diri kita dan anak bini kita daripada azab neraka Allah. Tapi malangnya kita tidak menggunakan akal kita untuk memikirkan tentang bekalan akhirat. Sepenuh-penuh akal kita gunakan untuk mencari keduniaan, pagi, petang, siang, malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun. Habis umur kita gunakan untuk mencari ataupun mengejar kekayaan dunia. Maka kalau kita gunakan akal kita ni untuk makan minum, berbini beranak, jadi tak ubahlah perangai kita macam binatang. Sebab binatang atas dunia pun macam tu. Binatang atas dunia pun macam tu. Dia fikir nak makan, dia fikir nak makan, nak kenyang, nak berbini, nak beranak aja. Dia tak fikir nak mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kalau kita manusia yang Allah Ta'ala bagi akal, tindakan kita sama seperti binatang bila kita tak menggunakan akal kita dengan baik. Dah tu akal ni tak boleh dibiarkan semata-mata dengan akal sahaja. Akal ni hendaklah dijaga dengan agama. Akal kita ni mestilah dijaga oleh agama. Supaya apa pula tu? Supaya nak membezakan di antara akal kita mukminin dengan akal orang kafir. Orang kafir dia ada akal, tapi dia menggunakan akal contohnya untuk mencari keduniaan tanpa mempedulikan halal haram. Mereka nak kaya, kita pun nak kaya, tapi mereka nak kaya tak peduli perintah Allah. Jadi kalau akal kita tidak dijaga oleh agama, sama pula tindakan kita seperti orang yang bukan Islam. Tadi dah beza dah. Allah bezakan kita dengan binatang dengan makna Allah bagi kita akal. Kita diberi akal oleh Allah, binatang tidak diberi akal oleh Allah. Kemudian nak membezakan lagi di antara kita yang berakal dengan manusia lain yang berakal, yang dikatakan orang kafir, iaitu dengan cara menjaga akal kita ini dengan agama. Ilmu maksudnya kena mengaji agama, supaya fahamkan hukum hakam Allah, supaya apa yang difikirkan oleh akal kita itu senantiasa bertepatan dan mematuhi dengan syariat Allah Ta'ala. Kita guna akal kita untuk cari harta. Orang kafir pun guna akal untuk cari harta. Perbezaannya, akal orang mukmin yang berfikir nak mencari harta, dia akan memikirkan batasan-batasan Allah. Dia tahu mana yang haram, mana yang syubhah. Nak mencari harta, ada sempadannya, ada sempadannya, ada waktunya. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, dia menggunakan akalnya semata-mata untuk mencari kekayaan. Asalkan kaya, asalkan dapat memuaskan keinginan hawa nafsu, halal haram tolak tepi. Langgar batasan, tak langgar batasan, tolak tepi. Jadi kalau kita orang Islam cari harta, kekayaan, tak peduli mengaji, tak peduli sembahyang, samalah tindakan kita macam orang kafir. Betul ke tidak? Samalah. Orang kafir dia cari harta kekayaan, dia pun kerja juga orang kafir. Tapi dia tak peduli nak mengaji, dia tak peduli nak sembahyang, dia tak peduli nak tarbiyah diri dia dengan anak bini, dengan agama. Kalau kita yang beragama Islam macam tu juga, sama-sama cari makan, sama-sama tak pedulikan halal haram, tak sama-sama tak pedulikan anak bini kita ikut syariat, ikut agama ke tidak, bukankah sama macam orang kafir? Orang kafir dia ajar anak-anak dia, anak bini dia dedah aurat. Kita pun ajar anak bini kita dedah aurat. Dah apa perbezaan? Ada apa perbezaan kalau begitu? Tak ada perbezaan lah. Kita orang kafir dia tak peduli halal haram, kita pun tak peduli halal haram. Orang kafir dia tak peduli anak bini ni dedah aurat, tutup aurat, kita pun tak peduli anak bini kita dedah aurat ataupun tidak. Orang kafir dia tak peduli anak bini dia bercampur gaul dengan siapa, kita pun tak peduli anak bini kita campur gaul dengan siapa. Bukankah sama? Itulah perlunya akal tadi, supaya dijaga oleh agama. Barulah akalnya jadi cemerlang, barulah akalnya jadi akal yang sempurna, akal yang mulia.
Kalau tidak ada perbezaan di antara kita dengan orang yang bukan Islam. Bahkan akal kita ni adalah satu tentera, merupakan suatu tentera yang nak berperang dengan syaitan. Syaitan dia ada tentera dia, iaitu mana? Tentera syaitan ataupun tentera nafsu. Nafsu ni dia ada tentera dia, iaitu syaitan, dan juga segala sifat mazmumah. Segala sifat mazmumah itu tentera, pembantu-pembantu syaitan, pembantu-pembantu nafsu dalam nak menipu daya kita. Ada pun akal kita perlukan juga pembantu supaya teguh, kuat, gagah untuk bermujahadah, berperang dengan yang namanya nafsu tadi. Kalau seandainya akal kita semata-mata akal tidak dijaga oleh ilmu syariat, tak dijaga oleh ilmu agama, dan tidak dijaga oleh sifat-sifat terpuji mahmudah, maka inilah yang menjadikan kita selalu tewas dengan keinginan nafsu kita. Mana medan peperangannya? Medan peperangannya dalam hati kita. Medan peperangannya dalam hati kita. Setiap hari bertempur di antara akal dan nafsu kita. Nafsu dia ada geng dia. Nafsu dia ada tentera dia. Tentera nafsu iaitu syaitan. Nafsu tenteranya syaitan, dan juga sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, ujub, riak, takabur, cintakan dunia, macam-macam lagi. Kasihkan kemegahan, kasihkan pujian, takutkan celaan, inginkan penghormatan, itu tentera pembantu nafsu. Tiba-tiba akal kita, macam mana akal kita nak berlawan 1 lawan 3? Macam mana akal kita nak menang? Macam mana akal kita nak menang dalam peperangan ni, sedangkan akal ni terkontang-kanting satu, seorang diri dia, tak kuat nak berlawan dengan 3 benda ni. Sebab tu kita ni sering dikalahkan oleh nafsu, sebab akal kita tak kuat. Jadi bila akal ni tadi dijaga dengan pembantu akal, iaitu mana? Yang pertamanya ilmu agama, ilmu akhirat. Ini pembantu dia, ini tentera akal kita. Kalau ada ilmu agama, adalah pembantu akal kita dalam nak bertarung dengan nafsu. Dan yang keduanya, pembantu akal kita adalah sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Sabar, syukur, tawakal, redha, kasihkan akhirat, contohnya. Dan sebagainya daripada sifat-sifat mahmudah. Tu akal ni. Jangan kita berasa bila Allah dah bagi kita akal, tak gila kita selamat. Belum pasti lagi. Sebab tu ulama pesan, tuntutlah ilmu agama tadi supaya akal kita jadi kuat, jadi teguh, nak berperang dengan nafsu. Jadi bila akal kita kuat, dia ada peperangan yang sengit lah. Akan berlakulah peperangan yang sengit. Makin hebat ilmunya, makin banyak sifat mahmudah dalam hatinya, insya-Allah dia akan sentiasa dapat mengalahkan dan menewaskan nafsu tadi. Kalau tak, habislah kita. Setiap kali berperang, setiap kali itulah kalah. Maksudnya kita akan jadi hamba nafsu. Hamba nafsu. Tak boleh jadi hamba Allah, jadi hamba nafsu. Maka engkau ketahui bahawasanya dunia ini tiada kekal baginya hamba. Jadi dunia ni tak kekal. Yang kita nak sangat atas dunia ni tak kekal. Apa perkara? Apa di antara perkara yang kita nak atas dunia? Pujian orang, pujian manusia. Pujian manusia ni di antara perkara yang kita inginkan, nafsu suka. Dipuji-puji, disanjung-sanjung, tu dikenal orang, dihormati orang. Ini keinginan nafsu. Andai kata satu dunia seronok dengan kita, satu dunia sayang kepada kita, satu dunia hormati kita, tak ada seorang pun yang caci maki, hina, fitnah kita dan sebagainya, tetap semua tu akan kita tinggalkan. Semua tu kita akan tinggalkan. Jadi setakat mana puji-pujian orang tu? Sama ada kita mati dulu ataupun yang memuji kita mati dulu. Dah apa yang kita hairankan sangat,
Apa yang kita lobakan sangat nak mencari sesuatu yang kita sendiri yakin perkara itu akan ditinggalkan. Buat apa kita nak bersungguh-sungguh sangat? Sampai kita takut orang tak kenal kita, sampai kita takut orang tak puji kita. Apa yang kita nakkan sangat daripada puji-pujian orang tu. Begitulah juga celaan orang ke atas diri kita. Satu dunia cela kita, satu dunia fitnah kita, satu dunia tidak hargai kita. Semuanya itu akan berkesudahan. Semua itu akan tinggal semua. Yang kekalnya amal soleh. Adapun kalau yang kita cari itu amal soleh, insya-Allah dia akan kekal selama-lamanya menemani kita nanti nak menghadap kepada Allah. Bila nak mati besok, Allah tak tanya dalam kubur berapa ramai atas dunia orang puji kau. Atas dunia dulu berapa ribu orang, berapa juta orang yang memuji-muji kau setiap hari. Atas dunia dulu berapa ramai orang kampung yang caci maki kau. Dia tak tanya tu. Dia tak tanya benda tu. Harta kita, sebanyak mana harta kita, kita tinggalkan. Kemegahan kita, pangkat kita, jawatan kita, nama baik kita, apa lagi, penghormatan, anugerah yang orang bagi, semuanya tinggal semuanya. Jadi tiliklah, katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, gunakanlah akal tu, cuba tilik. Tilik ni maknanya renung betul-betul. Kalau kita ambil gambar dalam handphone tu, kena zoom tu makna tilik. Tu makna tilik. Kalau tengok macam ni je, tengok. Tapi kalau dalam kitab kata tilik, makna perhati sehalus-halusnya. Gunakan akal yang Allah bagi. Betul ke tidak apa yang Imam Ghazali sebut ni, yang dia nak bagi nasihat pada kita semua ni? Cuba tilik betul-betul dengan akal kita. Sehebat apa pun yang kita nak orang puji-puji kita, cuba tilik. Orang puji kita hari-hari, akhirnya kita mati tak? Mati. Bukan makin ramai, makin orang puji, makin panjang umur kita. Lainlah kalau makin ramai orang puji kita, makin panjang umur kita. Adalah juga sebabnya yang kita ketagihkan puji-pujian tu. Ataupun sebab orang ramai caci maki kita, umur kita makin pendek. Macam tu. Memberi kesan ke puji-pujian orang ataupun celaan orang, memberi kesan ke pada rezeki kita? Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Jadi tak payah nak heran. Tak payah nak heran. Kalau orang puji kita tu kira rezeki daripada Allah. Jangan berasa pula kita. Kena ingat semua nikmat, semua kebaikan, kesempurnaan yang ada pada kita tu pinjaman daripada Allah, yang Allah Ta'ala akan ambil balik. Jangan kata harta kekayaan, bahkan jasad kita ni pun kita akan tinggalkan. Jasad kita ni pun, kulit-kulit daging kita ni pun, muka wajah kita ni pun, semuanya kita akan tinggalkan. Jangankan kata harta pangkat, diri kita ni pun akan binasa. Secantik apa pun, sehebat apa pun, sesegak apa pun, sesadar apa pun, mati jadi bangkai lah kita. Cuba tilik dengan akal kita, cerdik ke tidak? Cerdik ke tidak? Yang kadang-kadang sampai dengan sebab benda-benda dunia tadi tu, kita sanggup bergaduh sesama diri. Sebab benda-benda dunia tadi, sebab puji-pujian, sebab hinaan, sebab harta, pangkat, kekayaan, sebab ni kita bergaduh. Kadang-kadang adik-beradik jadi putus silaturahim sebab benda yang macam ni. Betapa tidak cerdiknya kita bergaduh dengan sebab apa? Merebut sesuatu yang akan hilang. Na'udzubillah. Sebab tu Allah Ta'ala sindir kita dalam Quran, afala ta'qilun, adakah kau tak berakal? Adakah kita ni tak berakal? Adakah Allah tak tahu? Allah nak sindir, Dia yang bagi kita akal. Makna Allah tanya itu bukan makna Allah tak tahu. Allah nak sindir kita. Sebab apa? Tindakan kita atas dunia ni macam tidak
macam tidak diberi akal oleh Allah. Macam tidak berakal. Cari dunia pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal haram, tak peduli mengaji, tak peduli semayang dan sebagainya. Adakah kita tak berakal? Adakah kita macam binatang? Jawabnya tidak. Kita berakal. Tak. Kenapa kalau berakal begitu tindakan? Dalam Quran tu ada kalanya Allah Ta'ala nasihatkan kita selembut-lembutnya, tapi ada tempat-tempat Allah Ta'ala ingatkan kita dengan sekeras-kerasnya, kerana nak menunjukkan ingatan itu kepada hati-hati yang sangat keras macam kita. Maka engkau ketahui bahawasanya apabila kau gunakan akal, kau tilik dengan akal tadi, dunia ini tiada kekal baginya. Mana yang kekal? Mana dia orang hebat-hebat selama ni? Mana pergi dia? Saudara mara kita yang kita sanjung-sanjung, yang hebat, yang kaya, yang mewah, mana dia sekarang? Dah tak ada dah. Tulang pun tak ada dah. Tulang pun dah tak ada dah. Mana dia? Yang kita sibuk ceritakan, oh dia tu pangkatnya tinggi, oh gajinya mahal, oh anak-anaknya kaya-kaya. Mana pergi sekarang? Mati habis dah. Mati habis dah. Jadi apa ada kelebihan? Apa kelebihan? Tak kekal pun. Kalau kita pun dapat memiliki seperti apa yang mereka itu miliki, kita pun akan terima nasib yang sama juga. Kita pun akan terima nasib yang sama juga. Mengejar kekayaan, mengejar keduniaan, mengejar kemasyhuran, takut orang pandang hina anak bini kita. Takut orang pandang hina anak bini kita sebab tak mewah, tak kaya macam orang lain. Berasa hina bila kita cari rezeki, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, berasa hina. Tapi kita tak berasa kita ni hina dengan Allah apabila membelakangkan perintah Allah. Kita tak rasa hina pun. Kita langgar perintah Allah hari-hari, anak bini kita langgar perintah Allah hari-hari, kita tak ada rasa risau bimbang pun. Maka engkau ketahui bahawanya dunia ini tiada kekal baginya, dan manfaat tiada cukup dengan mudaratnya. Tak cukup dengan mudaratnya, dunia ni lebih besar daripada manfaatnya lagi. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dan kepayahannya lebih banyak daripada penat tubuhnya. Penat tubuh kita. Cuba bayangkan, daripada muda sampai tua kita berusaha pagi, petang, siang, malam. Hati kita duk mikir nak kaya, nak hebat, nak mewah, nak macam orang tu, nak macam orang tu, nak macam orang tu. Akal kita penat memikir macam mana nak cari jalan supaya dapat sama dengan orang-orang yang macam tu. Kemudian tak cukup dengan tu, tubuh badan kita pula penat mengusahakan nak mendapatkan apa yang dipikirkan oleh akal dan hati kita tadi daripada muda sampai tua. Bila tiba-tiba bila dapat, mati, tinggal balik. Penat lelahnya berpuluh tahun berpenat lelah nak mendapatkan benda tadi tu, akhirnya hilang balik. Sekelip mata je, datang je ajal, sekelip mata tinggal semua. Alangkah tidak berakalnya kita. Pagi, petang, siang, malam duk pulun. Tu mujurlah dapat rasa sekejap. Ada yang lebih hina tu, ada yang lebih malang. Dalam keadaan dia bersibuk tu, tak dapat lagi, nyawanya dah diambil oleh Allah. Yang tadi okey lah sikit, sempatlah pencen, rasa makan KWSP ke apa benda, pencen ni. Ada yang tak sempat ni. Dalam keadaan dia tak peduli semayang, tak peduli agama, tak kenal Tuhan, cari, mati terkejut, mati tiba-tiba je. Allahu Akbar. Macam manalah nak hadapi sakaratul maut, macam manalah nak hadapi alam barzah dalam keadaan tak ada bekal bawa balik. Siapa yang nak tolong kita dalam tu? Tu semua dengan sebab apa? Cintakan dunia lebih daripada cintakan akhirat. Makan diri balik. Mana harta kita? Mana pangkat jawatan yang boleh tolong jawab soalan mungkar nakir dalam kubur tu? Mana kawan-kawan kita yang dulu kita sanggup tinggalkan majlis ilmu sebab nak raikan? Mana dia orang?
Tak ada dah. Baliklah alam barzah tu seorang diri dalam keadaan papa kerana tak ada bekalan langsung. Na'udzubillah. Yang mana perjalanannya tu pula takkan berkesudahan. Musafir yang takkan kembali dah sampai bila-bila. Kita kena ingat, kita kena ingat. Kita nak balik akhirat tu seorang diri. Macam mana nak balik seorang diri dalam keadaan tak ada bekal ni? Nak harapkan anak-anak kita punya kebajikan, dia orang punya amal pun belum tentu lagi Allah terima. Sebab tu jangan fikir amalan anak-anak. Jangan fikir amalan anak-anak dah. Kita kena fikirkan diri kita sendiri. Sebab tak ada yang boleh menolong kita di alam barzah sana melainkan kita sendirilah nak kena tolong diri kita. Bini tak boleh tolong laki, laki tak boleh tolong bini, anak-anak tak boleh tolong mak bapak tak boleh tolong anak-anak. Masing-masinglah bawa bekal masing-masing. Kalau digunakan akalnya dengan bijak, dengan cerdik atas dunia ni, insya-Allah akan adalah bekalan dia. Kalau tak guna akal, habislah, bawa dosa sebanyak-banyaknya nanti. Na'udzubillah min zalik. Penat tubuh kita. Penat tubuh kita. Dan bimbang hati di dalam dunia, hati tak tenteram, kacau. Tengok orang kaya lagi susah hati kita, tengok saudara mara kita dapat harta lagi susah hati kita. Jadi sedih, tak kaya macam saudara kita. Dengar orang tu begitu, orang tu begian, dapat habuan gini, dapat habuan gitu, tukar kenderaan sini, tukar kenderaan situ, buat rumah baru. Kita sakit hati, kita mikirkan, aduh ya, bila aku nak dapat. Risau bimbang hati. Bila dah hatinya risau bimbang tentang dunia, tak adalah nak risau tentang ibadat. Tak adalah, hati kita ni satu je. Bila dah dipenuhkan dengan dunia, dengan sendiri akhirat duduk luar lah. Tapi kalau hatinya sepenuh-penuh ingat ibadat, akhirat, Allah, insya-Allah dunia duduk luar daripada hati dia. Dia tak boleh duduk dua tu dalam satu rumah tu, tak boleh. Tak boleh. Tilik dengan akal kita. Cuba kita tengok dalam Quran pun banyak dah Allah hikayatkan. Nak cerita tentang siapa? Orang yang kaya mati juga tu. Tengok Qarun. Tengok orang yang dahsyat pemerintahannya, pentadbirannya. Tengok Firaun tu, mana dia sekarang? Habis mati. Yang nak bawa ni amal soleh, amal yang betul dan yang diterima oleh Allah. Itulah bekalan mati kita. Kalau ada yang betul, kalau pandai cara buat ni, akan adalah bekal. Kalau kita tak bijak dalam nak cari bekal ni, habislah. Ada yang buat habis, buat habis. Ada manusia jenis macam tu. Buat cari bekal banyak-banyak, lepas tu kita sendiri yang musnahkan. Bukan orang lain, kita sendiri. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, mengajinya, mengajarnya dan sebagainya, buat benda-benda yang merosakkan, iaitu contohnya mengumpat, berdengki. Habis, tak ada bekal. Kita perasan dia macam banyak bekal sebab dah rajin ke surau, ke masjid, banyak sembahyang, berasa macam dah banyak bekal. Kita tak teringat yang kita ni masih lagi banyak langgar pantang dalam ibadat. Mengumpat tak tinggal, berdengki tak tinggal. Macam mana nak ada bekalan? Nabi dah bagi tahu dah. Contohnya, bila ada dalam hati kita dengki, semua pahala amal kebajikan tu dimusnahkan oleh Allah. Dah apa yang kita nak bawa? Nabi bukan cakap dongeng. Jadi siapa yang sayangkan pahala amal, kenalah bijak dalam mencari bekalan ni. Bukan main hentam aje. Ikut suka hati seronok aje. Nanti orang lain beramal banyak bawa bekalan, kita banyak juga beramal, bawa dosa pula dah. Macam mana ni? Pelik ni. Orang lain beramal bawa pahala banyak-banyak, kita beramal bawa dosa pula dah banyak-banyak, bawa balik. Sebab apa? Caranya tak tahu, tak belajar. Cara beribadat, kita berasa kita dah pandai beribadat, jadi kita tak berhajat kepada nak mengaji. Sombong, rasa kita ni pandai segala benda, ilmu dunia pun pandai, ilmu akhirat pun pandai. Dan seksa di dalam akhirat. Seksa ni apa? Api lah. Bila kata seksa dah di hari kiamat ni, apa seksa dia? Api lah, tak ada lain dah. Kalau kata gunting-guntingnya api,
makanannya api, minumannya api, tempat duduknya api. Sapi api ni, itulah siksaan Allah Ta'ala. Sanggup tak kita agak-agak dengan tubuh kita yang macam ni kena gigit nyamuk pun tak tahan tak, kena gigit semut api pun dah tak tahan tak, sakit gigi, sakit kepala, migrain pun dah tonggang terbalik dah hidup kita. Bukan api. Bila kita sakit kepala migrain, ada api dalam kepala kita? Ada api? Tak ada api, baru sakit baru, bukan api. Pun tonggang terbalik dah kita. Bila nak sihat, cepatlah ya Allah, apa ubat ni? Menangis, melalak, meraung, tak tahan. Belum api lagi. Sakit gigi, bukan ada api dalam gigi kita. Sakit perut, bukan ada api dalam perut kita. Pun kita dah tertonggeng dah. Mana hebat kita, mana kuat kita yang nak menempuh azab ni. Kata azab ni, neraka Allah ni, nak tempuh macam mana? Sebab tu orang yang takut kepada Allah, takut azab Allah, dia akan berusaha bersungguh-sungguh mencantikkan perhubungannya dengan Allah, membersihkan hatinya daripada sebarang sifat yang dibenci oleh Allah. Dia takut siksaan Allah tu. Kita takut siksaan dunia, siksaan Allah kita tak takut. Kesusahan dunia kita takut, kesusahan akhirat kita tak takut. Kita takut anak bini kita melarat di atas dunia, tapi kita tak takut anak bini kita besok dihumban oleh Allah dalam api neraka. Dekat dunia ni kita takut, carikan rumah hebat-hebat, pakaian yang hebat-hebat, makanan yang sedap-sedap. Takut anak bini kita susah atas dunia. Tapi kita tak pernah fikir macam mana nasib anak bini kita besok di hari kiamat tu. Apa yang kita nak bagi dia, perlindungan yang macam mana kita nak bagi kepada anak bini kita tu, kalau kita sendiri sebagai bapa, sebagai suami tak peduli tentang agama anak bini kita. Apa yang kita nak bagi? Kat dunia nampak dah, walaupun rumahnya tak hebat, rumah sederhana, ada atas dunia ni, makan minum walaupun tak hebat, adalah juga makan kot, ikan kering pun adalah juga, pakaian tak hebat pun dah ada, nampak dah. Ni untuk akhirat ni, anak bini kita punya persiapan ni macam mana? Sama ada bini kita mati dulu, nanti kita mati dulu. Kalau kita mati dulu, kita akan dipertanggungjawabkan. Selama mana kita hidup dengan dia tu, mana-mana perintah Allah yang kita tak tunaikan, kita akan bertanggungjawab. Selama mana anak bini kita ada dengan kita tak pedulikan agama dia, tak pedulikan ilmu untuk dia, hingga dia melakukan amal ibadatnya salah, bila anak bini kita mati dulu daripada kita, besok dia akan diazab oleh Allah, dan kita nanti di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kau biarkan anak bini kau atas dunia tu buat ibadat dalam keadaan tak ada ilmu? Kau bagi mereka makanan, pakaian, rumah, duit belanja, tapi kau tak bagi mereka agama, sehingga amalannya salah, tidak diterima oleh Allah. Kita kena jawab besok. Nak bangun balik, bini kita bangun nak didik dia dengan agama, dah terlambat dah. Nak didik dengan agama waktu dia hidup ni, nak nasihatkan dia dengan agama waktu dia hidup ni lah. Kalau dia mati dulu, dia akan diazab dulu oleh Allah, dan kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Jangan berasa kita sedap dah bagi makan, pakai, duit mewah dan sebagainya, kita dah jadi suami yang baik. Dan seksa di dalam akhirat dan hisab yang panjang. Nescaya zahid engkau pada barang akhirat tu. Tilik tadi, kalau kau tilik menunggu kita tu yang sedang benda haram wajib zuhud, benda halal sunat kita berzuhud. Harta,
Kita berniaga, kita bukan mencuri, kita berniaga halal. Dah setakat mana? Kalau kita tak berzuhud, kita akan kaut sebanyak-banyaknya. Mentang-mentang halal, kita kaut sebanyak-banyaknya kerana nafsu kita suka mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang nak guna untuk ibadat sekian banyak saja. Contohnya yang nak digunakan rezeki, yang nak digunakan untuk ibadat, yang penting untuk urusan ibadat segenggam aja, tapi kita cari sampai berkapal-kapal. Tu maksudnya halal, bukan haram. Halal, tapi kita cari berkapal-kapal kerana nak memuaskan keinginan nafsu yang suka berbanyak-banyak tadi, yang mana akibatnya kita tak ada masa nak beribadat. Tak cukup sikit tadi tu. Kerja terpaksa kerja lebih daripada masa. Sebab yang nak makannya segagam, tapi nak nafsu nak kumpul sampai berkapal-kapal. Habislah masa kita. Tak cukup 8 jam kerja, kena kerja 12 jam, kena kerja 15 jam. Tak ada masa tak? Mana pergi masa dah habis gunakan nak kejar nafsu nak tadi. Nafsu nak mewah macam orang tu, nak kaya macam orang tu, nak kereta macam orang tu, nak rumah macam orang tu. Jadi padahal benda yang kita nak kejar tadi tak ada hubung kait pun dengan ibadat kita. Semata-mata nafsu seronok nak aje. Jadi kita kena ingat, walaupun halal ada batasan juga tu. Kerana barang halal ni kalau kita tak beringat, kita akan jadi orang yang melampau batas dalam mencari rezeki yang halal. Banyak di antara kita, bukan mereka cari benda haram dah. Bukan cari benda haram tu, tak nampak pun benda-benda haram yang dia orang buat. Yang manusia ni buat tak nampak pun. Kita nampak mereka sedang berusaha mencari rezeki yang halal, tapi berlebih-lebih sampai tak ada masa. Nabi kata belajar agama wajib belajar fardu ain, supaya semayangnya betul, akidahnya betul, hatinya betul, kemudian bagi didikan kepada anak bini dengan agama. Tak ada masa lah untuk tu. Masa kita habis gunakan nak cari yang halal tadi tu. Kalau yang cari haram lebih-lebih lagi hina lah. Kalau cari yang haram lebih-lebih hina lah. Ni mencari yang halal tu sendiri pun ada bahaya dia. Sebab tu larangan dalam kitab-kitab tasawuf dia kata jangan memperbanyakkan harta, bukan dengan makna haram. Situ amaran, larangan, ingatan. Kerana kalau kita berlebih-lebih dalam yang halal ni, boleh menjatuhkan kita kepada yang haram. Tak sedar dah langgar sempadan. Cari rezeki, masa cari rezeki sepatutnya 7-8 jam, tapi syok punya pasal langgar sempadan sembahyang, langgar sempadan mengaji. Itu yang jadi haram. Tapi kalau kaya, nak cari harta yang mewah-mewah tadi, dalam hal keadaan apa dia tu? Bunyi apa dia? Jam ke apa? Tahu dah. Dalam nak mencari yang halal tadi menjadi asbab kita meninggalkan yang wajib, itu jadi haram. Tapi kalau nak cari harta kekayaan yang halal tadi, nak ikutkan juga keinginan nafsu, nak banyak-banyak, nak mewah-mewah, nak seronok-seronok, tetap terjaga semayangnya, tetap terjaga majlis ilmu yang fardu-fardu, silakanlah. Contohilah para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka tu ada juga ramai di kalangan sahabat yang jutawannya, tapi mereka tidak membelakangkan agama. Jadi kalau nak kaya, buat macam tu, tiru sahabat ada. Time sembahyang, jaga sembahyang, majlis ilmu tak tinggal. Memanglah halal, tapi kita kena ingat, walaupun halal, tapi kalau langgar sempadan, tak ada keberkatan dah, walaupun halal. Itu diberi keberkatan oleh Allah, makin dia banyak, makin mudah kita nak dekat dengan Allah. Tu kalau kita nak tahu rezeki ataupun nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu berkat tak berkat, kita tengok dengan adanya benda ni kita makin mudah nak dekat dengan Allah, ataupun kita makin tak ada masa dah dengan Allah.
Tu je dia punya ukuran dia kalau payah sangat. Nak mewah-mewah lah. Okey, tengok dengan kemewahan ni tadi, ada tak kita masa dengan Allah? Ada tak masa untuk lantas buang dah. Kalau turutkan juga habis. Kalau turutkan juga binasalah kita. Nikmat Allah boleh bagi siapa-siapa. Orang kafir pun dapat nikmat. Betul? Tapi keberkatan tu, keberkatan tu orang kafir tak dapat keberkatan. Orang kafir tak dapat berkat. Tengok tu, yang kaya-kaya tu. Orang kafir yang kaya-kaya tu, adakah mereka dekat dengan Allah? Dah. Nampak tak? Apa yang tak ada? Jadi dia pun dapat kemewahan nikmat. Tapi berkat, berkat ni hanya Allah Ta'ala nak bagi kepada orang mukmin saja. Orang mukmin dia dapat berkat daripada harta dia, daripada nikmat yang dia dapat tadi tu, dapat berkat. Bukan sekadar nikmat, tapi nikmatnya tu diberi keberkatan. Ni tak makin kaya makin lupakan Allah, makin banyak nikmat yang dia dapat makin jauh daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dia hanya mendapat nikmat tapi tidak mendapat rahmat daripada Allah. Tak dapat berkat daripada Allah. Kita nak rezeki yang berkat. Tu halal lagi berkat. Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Minta pada Allah rezeki yang halal, luas, lagi berkat di dalamnya. Tapi kalau banyak nikmat tak ada berkat, itu yang makin jauh, makin lupa, makin lupa kepada liang lahat kita. Makin lupa dengan liang lahat kita. Jadi kalau kita fikir betul-betul dengan hati yang bersih, nescaya zahid kau akan jadi orang yang tak suka nak berusaha lebih-lebih dengan hal-hal yang halal tadi. Kau pun tak ingin dah. Kalau kau fikir betul-betul, kau takkan mahu dah yang lebih-lebih tadi. Sebab apa? Dia akan menyibukkan kau daripada Allah. Tapi syaratnya fikir betul-betul lah. Tilik tadi tu, tilik tadi, tilik betul-betul. Ingat umur kita habis macam tu je. Umur kita habis macam tu je. Habis macam tu je. Tapi kalau tak nak tilik, tak nak fikir, sebab tu fikir tu sebahagian daripada ibadat. Kalau kita fikir sejenak, betul cara fikirnya, dia akan dapat manfaat yang sangat besar. Dia fikir tilik-tilik, lah betul lah. Selama ni sebab aku tak ada masa nak ke surau, ke masjid, tak ada masa nak belajar ilmu yang wajib-wajib, sebabnya masa aku habis aku gunakan untuk mencari rezeki yang halal. Sedangkan yang aku nak cari tadi bukan yang penting-penting dalam ibadat, semata-mata nak berlebih-lebih sahaja. Nak lebih-lebih punya pasal nafsu. Nafsu, walaupun bukan niat kita nak menunjuk-nunjuk. Saya contohnya, saya nakkan harta, kekayaan, kehebatan yang mewah-mewah. Bukan niat saya nak menunjuk-nunjuk kepada orang yang saya orang kaya, ataupun nak menghina orang. Tak ada pun niat macam tu. Tapi oleh kerana keinginan saya seronokkan benda macam tu, niat saya, nafsu saya seronok bila saya memiliki harta, kekayaan, pangkat, jawatan yang hebat-hebat. Jadi satu keseronokan, kepuasan dalam hati saya. Bukan niat nak sombong dah. Saya tetap, contohnya, tetap menghormati orang fakir miskin, tak menghina siapa-siapa pun. Tapi akibat daripada tu tadi, akibat daripada saya nak menunaikan keinginan satu hari 24 jam. Allah bagi satu hari 24 jam. Kita ni tidur je dah wajib 10 jam ikut sains. Kurang 1 jam kan takut jadi gila. Kita taat betul-betul 10 jam. Dah 10 jam, dah tinggal 14 jam lagi.
Betul? 10 jam dah tidur, tinggal 14 jam kerja. Kalau 8 jam, dah tinggal berapa jam lagi? Tu tak kira overtime, part time lagi. Mana masa kita? Sebab itulah alasannya tak ada masa. Tu tak cerita lagi. Itulah sebabnya. Yang kita tak ada masa nak cari bekal akhirat kerana modal yang Allah bagi ni dah kita salah guna. Modal semua Allah bagi sama je. Tak ada orang dapat 26 jam. Semua 24 jam. Cuma mereka bijak daripada kita mengatur modal tadi. Buat pinjaman sama-sama buat pinjaman. Harta dunia makna umur kita ni bukan ke pinjaman. Jadi semua diberi pinjaman modal oleh Allah, iaitu umur. Orang lain dia punya cerdiknya, dia gunakan modal tadi sebaik mungkin untuk berniaga, yakni perniagaan akhirat. Dia gunakan baik-baik sehingga dia dapat meraih keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda dengan modal umur yang diberi oleh Allah kepada dia. Kita tak bijak, kita tak gunakan akal kita. Maknanya menguruskan modal tadi sehingga kita salah gunakan modal tadi, bukan digunakan untuk perniagaan akhirat, tapi kita gunakan modal ini untuk berseronok-seronok. Sama-sama minta buat pinjaman, yang tu pun dapat 10,000, kita pun dapat 10,000. Orang tu 10,000 dia berniaga, kita 10,000 pergi enjoy. Yang dia 10,000 tadi dapat untung berlipat kali ganda, kita habuk pun tak ada. Sebab apa? Salah guna modal. Itulah ibaratnya umur kita ni. Ada orang umurnya lebih rendah daripada kita, tapi banyak keuntungan akhirat yang dia bawa balik sebab dia cerdik. Kita Allah bagi umur kita lebih panjang daripada orang lain, tapi balik akhirat apa kerana muflis, berhutang lagi pula dah. Sebab kita tak gunakan akal fikiran kita. 1 minggu 168 jam Allah bagi. 4 jam pun tak sanggup kita nak gunakan untuk akhirat dan ibadat kita. Untuk belajar 4 jam seminggu pun tak sanggup. Daripada 168 jam, 4 jam pun kita tak sanggup nak bagi kepada akhirat kita sendiri. Tapi yang 168 jam tadi kita berasa tak sayang pun kita habiskan untuk urusan dunia. Cuba kita fikir betul-betul. Kalau salah saya minta maaf lah. Tapi kita nampak macam tu. Satu hari 24 jam, kalau dalam seminggu lebih kurang dalam 168 jam. 4 jam je belajar tauhid 1 jam, belajar fiqh 1 jam, belajar tasawuf 1 jam, belajar tajwid 1 jam. Tiap minggu ulang, makin lama makin pandai, makin lama makin faham, makin lama makin banyak kesilapan dalam ibadat dapat kita perbaiki, walaupun 4 jam seminggu yang diulang-ulang tadi. Kita ni satunya jenis tamak kita ni. Kalau jenis selawat kan tak nak 10, nak 1000 terus. Tu nafsu kita. Dia kata alah 4 jam je ke? Padahal 4 jam ni pun tak terbuat. 4 jam ni pun kita tak terbuat. 168 jam habis kita gunakan untuk urusan dunia kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan kesedaran kepada kita semua. Yang belum matilah, yang dah mati dah tak boleh nak buat apa lah. Yang dah mati tak boleh nak buat apa. Yang hidup ni lah. Yang hidup ni tak tahulah saki baki umur kita, modal tinggal berapa je tak tahulah. Yang dah pasti nampak dah lah, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 30. Tu modal yang dah kita gunakan tapi tak tahulah guna ke mana. Yang tinggal lagi ni modal ni tak tahu berapa lagi. Yang tinggal, modal yang tinggal ni tak tahu berapa hari lagi. Kalau kita salah guna juga, habislah kita. Yang dah berlalu modal yang kita dah salah guna dah tahu dah. 30 tahun modal dah salah guna, 40 tahun modal dah salah guna, 50 tahun modal dah salah guna dah. Itu yang pasti. Jadi kalau kita tak uruskan modal yang saki baki tinggal ni, maknanya umur kita yang tinggal ni betul-betul habislah kita. Memang meranalah kita jawabnya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Maka tiadalah kamu mengambil daripada dunia yang halal tadi, melainkan barang yang dapat tiada bagimu daripadanya di dalam ibadat bagi Tuhanmu.
Kalau kau tilik guna akal sungguh-sungguh, kau takkan cari walaupun yang halal kecuali untuk yang penting-penting dalam ibadat. Kau takkan berlebih-lebih walaupun halal, sebab kau tahu itu akan menghabiskan masa kau, akan melekakan kau, akan melupakan kita daripada akhirat dan ibadat. Maka tiadalah engkau mengambil daripada dunia yang halal, melainkan barang yang tiada, maknanya yang sangat-sangat penting bagimu daripadanya di dalam ibadat bagi Tuhanmu, dan engkau tinggalkan, yakni engkau tegahkan bersedap-sedap dan mengambil lazat itu kepada syurga negeri nikmat. Kau sabar untuk nak meraih kesedapan dan kenikmatan yang ada di dalam dalam dunia ni. Rasa sikit-sikit lebih kurang dah lah. Bukan tak boleh. Masalah yang kita cerita ni yang melampau tu. Bukan tak boleh nak makan sedap-sedap, boleh. Nak bernikmat-nikmat boleh, tapi jangan melampau. Cerita ni yang jadi salah ni sebab melampau lah ni. Bukan makna tak boleh nak makan sedap, tak boleh nak pakai lawa sikit, bukan. Bukan maksud begitu. Boleh. Bak kata dalam kitab Ta'limul Aulad tu, dia kata biarlah dekat atas dunia ni kau hidup dengan kesederhanaan, asalkan nanti di hari kiamat kau tidak duduk dalam kecelakaan. Biarlah kat dunia ni kau duduk serba-serbi kekurangan, kain pagi makan pagi, orang tak pandang, orang tak hormat, orang tak kagum, orang tak cerita tentang kita, tak ada masalah. Kau jangan risau, ada kerajaan yang begitu dahsyat besar Allah Ta'ala persiapkan untuk kau nanti di hari kiamat, kalau betul cara persiapan kita, insya-Allah. Sabarlah dengan kesempitan rezeki kita atas dunia ni. Yang dapat rezeki nikmat luas, doakan supaya mereka bersyukur kepada Allah. Jangan dengki pula. Jangan doakan dia orang mati pula dah. Doakan supaya mereka yang Allah bagi nikmat luas atas dunia ni, mudah-mudahan diberi taufik untuk bersyukur dengan segala nikmat kemewahan yang Allah bagi pada mereka. Yang kita yang Allah bagi, kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, yang kai kadang tak makan ni, sabarlah. Sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Dunia ni bayang-bayang ni. Bayang-bayang tu dia akan hilang. Dia takkan kekal. Bayang tu dia takkan kekal ni, dia akan hilang. Dia akan hilang. Sabarlah. Ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan, kemegahan, kekayaan dunia ni. Nasihatkan diri kita, ingatkan anak bini kita tu. Tak apalah. Sabarlah. Sabarlah. Tak lama dah. Mati malam ni, jumpalah janji Allah. Mati malam ni, jumpalah janji Allah tu. Sama ada janji baik dia ataupun janji jahat dia. Mati malam ni, jumpalah. Orang yang sabar dengan kesusahan, dia sabar, dia redha, dia bertawakal kepada Allah, dia rasa bersyukur. Allah Ta'ala tak mewahkan dia dengan rezeki, tapi Allah mewahkan dia dengan taufik beribadat. Alhamdulillah. Bila dia mati saja, dia akan bertemulah dengan janji-janji baik daripada Allah. Baliknya orang yang Allah mewahkan dengan harta kekayaan, tapi Allah fakirkan dia daripada taufik, sehingga dia tak boleh nak sujud beribadat kepada Allah. Bila datangnya kematian, bertemulah dia dengan janji azab Allah. Kita ni kena syukur. Allah, walaupun Allah tak bagi kita kekayaan harta benda, nikmat pangkat jawatan, bersyukur bila Allah bagi kita nikmat kekayaan taufik pertolongan daripada Allah untuk buat ibadat. Itu terlebih mahal, itu terlebih mulia, itu tak boleh nak dinilaikan dengan dunia dan isi kandungnya. Syukur bila Allah bagi taufik kita boleh semayang, boleh mengaji lebih kurang, boleh meninggalkan maksiat dengan pertolongan Allah. Itu jauh lebih mahal, jauh lebih mewah daripada harta kekayaan dunia. Pujuk hati kita macam tu. Pujuk hati kita. Walaupun kita tak banyak duit, tapi alhamdulillah Allah banyak bagi aku taufik sehingga aku boleh semayang, boleh mengaji lebih kurang. Syukur alhamdulillah. Apa gunanya kita dapat macam-macam nikmat dunia tapi Allah miskinkan kita daripada taufik? Samalah kita macam orang kafir tu.
Mewah dengan harta kekayaan tapi tak dapat taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa faedah dia? Apa faedah dia? Gunakan akal kita. Ingat, dunia ni bukannya kekal. Dunia ni sementara je. Dunia ni sementara je. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dia. Kita akan meninggalkan dunia ni. Anak bini pun tinggal, laki pun tinggal. Tak ada yang kita bawa balik sekali. Jadi yakni engkau tegakkan bersedap-sedap dan mengambil lazat kepada syurga negeri nikmat. Merungut je mulut kita. Bila nak senang, duit. Allah. Tu dah tadi yang atas dia cakap tu. Risau hati. Risau hati tu sampai diterjemahkan dengan mulutnya. Duit. Tu jadi wirid, tu jadi zikir dia. Bila kerisauan tentang dunia itu melampau dalam hati, dia akan berjangkit ke lidah itu. Dia akan cakap, bila nak dapat duit, bila nak banyak duit, bila nak banyak duit, risaulah apa. Dia akan jadi macam tu. Tak ada kata risau bila nak rajin ibadat, bila nak beramal dengan ilmu. Tu ada nampak juga. Duit, bila nak kaya, bila nak hebat, bila nak mewah. Tu yang jadi zikir kita. Diterjemahkan apa yang ada dalam hati. Dan engkau ketahui bahawanya segala makhluk tiada menyempurnakan janjinya. Sebab tu jangan harapkan makhluk. Sebab makhluk ni dia takkan boleh menyempurnakan janji melainkan dengan izin Allah. Maka mereka itu makhluk tadi tu, dan menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada menolong-penolong mereka itu. Jadi Imam Ghazali kata di antara perkara yang akan ganggu kita nak beribadat ni adalah makhluk, manusia. Manusia yang akan jadi pengganggu kita dalam nak melakukan ketaatan kepada Allah. Dia akan ganggu kita, dia akan kacau kita. Dia takkan senang dengan tindak tanduk kita. Ada je yang salah di mata manusia ni. Sebab tu selagi kita layankan manusia ni, kita takkan boleh buat ibadat. Nak lari mana? Nak lari daripada mana? Mana-mana ada makhluk, mana-mana ada manusia. Kita duduk kat rumah pun, dalamnya kita campur dengan manusia. Kita lari duduk dalam hutan, duduk dalam gua, ni yang kita bawa. Dia ikut kita bawa dalam poket kita di mana. Campur dengan makhluk. Sebab tu jangan pedulikan makhluk. Dia memang takkan tolong kita. Dia hantar kita ke kubur pun kalau ada masa lah. Kalau tak ada masa, tak ada. Itulah makhluk. Maka mereka itu, dan menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada menolong mereka itu. Maknanya mereka ni yang namanya makhluk ni menyusahkan kita untuk beribadat lebih banyak daripada nak menolong, memudahkan kita ibadat. Cubalah tengok berapa ramai je orang yang nak tolong kita beribadat. Berapa ramai orang yang nak tolong bimbing kita. Berapa ramai yang nak tolong kita tunjukkan jalan yang betul mana. Yang nak tolong kita jadi orang baik. Berapa ramai yang bagi galakan kita nak jadi orang soleh-solehah. Berapa ramai? Berapa ramai yang nak nolong? Yang kutuk ramai. Yang pelekeh ramai. Yang pesenda ramai. Yang cakap belakang ramai. Tu dah makhluk. Imam Ghazali bagi tahu dah, kita tak nak pakai. Maka hendaklah engkau tinggalkan mereka itu. Makna uzlah, asingkan diri daripada makhluk tadi. Campur dalam hal yang baik-baik sahaja. Yang tak baik, yang lara-lara, jangan campur. Dan bercampur-campur mereka itu pada barang yang tiada memberi faedah akan dikau. Apa-apa benda yang tak mendatangkan kebaikan untuk kau dunia ataupun akhirat, tinggalkan, jangan campur. Melainkan pada pekerjaan yang tidak dapat tiada daripadanya yang memberi manfaat dengan kebaikan mereka itu. Kecuali campur dalam hal-hal yang memberi manfaat, lebih-lebih lagi yang memberi manfaat akhirat, campurlah manusia tadi. Ada pun hal-hal yang tak ada sangkut paut, tinggalkanlah, janganlah sibuk-sibuk dah. Urusan diri kita pun tak habis-habis lagi. Dan engkau jauhkan kejahatan mereka itu.
Jangan dekat, dan engkau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang tiada merugikan bersahabatmu akan dia, dan tiada menyesal atasmu duduk berkhidmat akan dia, dan berjinak-jinak engkau dengan kitabnya Allah, dan melazimkan engkau akan dia, akan kitab Allah Ta'ala. Maka adalah engkau itu di dalam tiap-tiap kelakuan melihat daripadanya tiap-tiap keelokan dan kelebihan daripada kurnianya Allah, dan engkau dapat akan dia pada tiap-tiap kedatangan kepayahan di dalam dunia dan akhirat, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu amamak haitsu tajahta. Ni hadis mutasyabihah ni. Pelihara olehmu akan Allah, makna jaga perhubungan dengan Allah baik-baik, maksudnya jaga perhubungan dengan Allah baik-baik. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang tinggalkan, zahir dan batin. Nescaya engkau akan dapat akan dia, kau dapat akan dia Allah di hadapanmu sekira-kira engkau berhadap. Ni hadis mutasyabihat ni. Kalau nak pakai puak-puak Wahabi yang pakai zahir ni habis. Tak nak takwil ni apa ni? Maksudnya Tuhan duduk depan. Bila kau buat baik, kau akan dapati Tuhan tu sentiasa berada di hadapan kau. Adakah Allah tu berpihak? Ngaji tauhid, ngaji sifat 20. Jangan ikut pahaman Wahabi. Dia bila jumpa ayat-ayat hadis Quran, terang bulat-bulat je, tak ada takwil-takwil dah. Sebab tu kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun langit, Tuhan turun langit, Tuhan naik langit, Tuhan turun ke langit dunia. Ni kalau hadis ni beratlah ni. Jaga perhubungan dengan Allah baik-baik, buat apa yang Allah suruh, kau akan dapati Tuhan ada depan kau. Ngaji tauhid, ngaji akidah, tasawuf fardu ain, tauhid pun fardu ain, fiqh pun fardu ain, kena ngaji belaka, ngaji semua maksudnya. Jangan heboh ke fardu kifayah dah. Fardu ain tak lepas-lepas lagi, fardu ain tak pandai-pandai, tak faham-faham lagi, jangan galit heboh yang fardu kifayah. Maksudnya dapat apa ni? Nescaya engkau akan dapat dia Allah di hadapanmu sekira-kira engkau berhadap. Mana kau akan dapat merasai kehadiran Allah Ta'ala, pertolongan Allah, ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah di mana saja kau berada. Kau akan dapat merasakan kewujudan Allah Ta'ala tu, pertolongan Allah Ta'ala tu dalam apa juga keadaan sekalipun. Bukan maksud berhadapan, kau akan dapat Tuhan di depan kau, Tuhan duduk berdepan, berpihak, bukan. Rosak akidah nanti. Dan engkau ketahui bahawa syaitan itu tiada lupa akan dikau. Adalah ia syaitan amat jahat. Wallahu a'lam. Kau jangan lupa. Kau jangan lupa, syaitan tu dia tak pernah melupakan engkau. Dia tak pernah lupa nak merosakkan kita, tapi kita yang selalu lupa yang syaitan itu nak merosakkan kita. Dia tak pernah lupa nak merosakkan kita, kita yang lupa. Syaitan tu sentiasa cari jalan nak merosakkan kita, ibadah kita, perhubungan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim.